Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. So hari ini Cikgu nak sambung satu lagi bahagian dalam sumber manusia, itu bahagian yang ke-10, okey, dalam Pengajian Perniagaan SCPM semester pertama, okey. So apa yang kita nak belajar hari ini berkaitan dengan tindakan disiplin dan penamatan perkhidmatan. So kita akan bincang apakah maksud disiplin dalam perjawatan, okey. Proses tindakan disiplin yang merangkumi 5 langkah, iaitu amaran lisan, amaran bertulis, surat tunjuk sebab, inquiry dan hukuman. Ini adalah fakta khusus ya. Kita akan bincang juga apa masalah dalam tindakan disiplin, okey. Jenis-jenis hukuman berkaitan dengan disiplin dan juga skim penamatan perkhidmatan yang ada 3, secara wajib, sukarela atau diberhentikan atau dipanggil retrenchment, okey. Okey, apa dia tindakan disiplin? Tindakan disiplin maksudnya kita kenakan hukuman pada pekerja. Okey, punishment hukuman pada pekerja kerana mereka melanggar peraturan dan syarat yang ditetapkan. So kita kenakan tindakan hukuman sebab dia langgar apa yang kita telah tetapkan. Okey, contohnya seorang pekerja dikenakan tindakan disiplin kerana mengambil cuti tanpa mematuhi prosedur yang ditetapkan. Itu dipanggil tindakan disiplin. Okey. Proses tindakan disiplin ni melibatkan 5 langkah. Okey, so yang pertama ialah kita bagi amaran lisan. Okey, verbal warning amaran lisan. Ini untuk pekerja yang biasa buat kesalahan ringan kali pertama. First time dia buat kesalahan ni. So kita maafkan sajalah, kita bagi dia warning jangan buat lagi. Kita bagi amaran lisan. Dan benda ni tidak direkodkan dalam fail peribadi pekerja. Verbal kan? So kita tak rekod. Okey. Dan biasa diambil oleh pengurusan bawaan. Supervisor akan tegur kita sebab kita lambat datang. Okey, first time dia akan tegur kita. Okey. Contohnya datang lewat, okey, tapan cekat, okey, balik awal. Ni kesalahan ringan kali pertama. Okey. Kalau dia buat kesalahan ni secara berulang, walaupun diberi amaran lisan, buat juga benda yang sama. Hari-hari datang lewat. Okey, hari-hari balik awal. Hari-hari lupa punch card. Jadi dia buat kesalahan yang sama secara berulang, kita buat amaran bertulis. Itu langkah yang kedua. Dan amaran bertulis ni, warning, written warning ni, kita akan rekodkan dalam fail peribadi pelajar. Fail peribadi pekerja, fail peribadi pekerja. Kita rekodkan dalam fail peribadi pekerja. Okay? So, bila kita rekod dalam fail peribadi pekerja, ini akan memberi kesan pada kenaikan pangkat dan sebagainya. Boleh menjejaskan prestasi dia. Ada bukti. Okay? So, tindakan biasa diambil oleh pengurus atau ketua jabatan. Okay? Contohnya, pengurus mengeluarkan surat amaran pada seorang operator pengeluaran yang datang lewat adil. Walaupun diberi amaran lisan beberapa kali. So, dah ada warning dah. Okay? So, ingat rekodkan dalam fail peribadi pekerja, bukan pelajar ya. Okay. Langkah yang ketiga, surat tunjuk sebab. Ini ulang kesalahan yang sama walaupun telah diberi amaran lisan dan bertulis. Dah verbally warning dia. Dah bagi surat amaran tapi buat benda yang sama juga. Kita bagi dia so-called letter, surat tunjuk sebab. Pekerja diminta menjawab surat tunjuk sebab kenapa tindakan tidak boleh diambil ke atasnya. Okey, kita suruh dia jawab. Kenapa saya tak boleh buang kamu kerja? Apa alasan kenapa kamu buat macam ni? Kita minta dia jawab. Okey, contohnya seorang operator pengeluaran kemukakan surat bela diri sebab lewat adil selama 17 hari. Okey, itu kesalahan berulang kan? Dah bagi banyak amaran tapi buat benda yang sama. Okey. Langkah yang keempat, inquiry. Inquiry ni dibuat oleh jawatan kuasa disiplin. Mereka menjalankan penyiasatan, investigation, siasat. Okey. So setelah pekerja bagi surat tunjuk sebab, kita tengok balik. Kita tengok bukti. Pekerja diberi peluang untuk membela diri. Dia bagi cerita side dia, kita kemukakan bukti kita. Okay? Dan jawatan kuasa disiplin akan buat keputusan muktamad. Apa tindakan yang boleh diambil. Okay? Contohnya, seorang operator pengeluaran kemukakan bukti isteri yang sakit tenat yang menyebabkan dia lewat adil bertugas. So, dia serahkan bukti kepada pihak jawatan kuasa disiplin. Jawatan kuasa disiplin pun kumpul semua bukti. Okay? Okey, higher sekali, hukuman, punishment. Okey, jawatan kuasa disiplin memutuskan tindakan disiplin yang boleh dikenakan ke atas pekerja bersesuaian dengan kesalahan yang dilakukan. So, lagi berat kesalahan dia, lagi banyaklah hukuman yang mungkin dikenakan. Okey, contoh hukuman ialah seperti penurunan pangkat, menahan kenaikan gaji tahunan, pemecatan, ada banyak hukuman yang boleh dikenakan.
Contohnya, seorang operator pengeluaran dikenakan tindakan disiplin gantung kerja selama 14 hari atas kesalahan disiplin yang dilakukan. Itu contoh hukuman. Okey. Okey, masalah dalam tindakan disiplin. Okey, kenapa susah nak buat atau susah nak ambil tindakan disiplin? Satu, pembuktian salah laku. Majikan kena simpan semua rekod dan bukti yang jelas. Jadi kalau kamu tak ada rekod dan kamu ambil tindakan, kamu akan disaman oleh pekerja. Bawa kes ke mahkamah. Jadi, kamu kena simpan semua info ni. Apa yang berlaku ialah, biasanya majikan tak simpan rekod. Bila tak simpan rekod, tiba-tiba nak ambil tindakan tak boleh lah. Okay? Yang kedua, makluman tentang peraturan ni kena beritahu. Okay? So, makluman tentang peraturan prosedur salah laku ni kena beritahu pekerja. Jadi, pekerja sepatutnya diberi taklimat penerangan yang secukupnya. Simpan bukti, pekerja telah diberi taklimat. Jadi, bila dah ada bukti, senanglah kita nak ambil tindakan sebab dia melanggar peraturan. Pekerja boleh beritahu kamu, kamu tak pernah beritahu saya apa prosedur. Jadi, kenalah ada bukti. Dia terima semua maklumat tentang prosedur dasar dan sebagainya. Okay? Yang ketiga, cabaran perundangan. Kalau kita tak bagi peluang untuk pekerja membela diri, mereka akan bawa kes ke mahkamah. So, mahkamah ni proses dia lama kan. Kamu terpaksa belanja banyak untuk melantik peguam dan sebagainya. So, ini cabaran dari segi perundangan. Jadi, kena pastikan tindakan diambil mengikut prosedur, mengikut peruntukan undang-undang. Kalau tidak, kamu akan menghadapi masalah nanti. Okay? Proses yang mesti diikuti atau dipanggil due process. Okay? So, sebelum kita buang pekerja ni, kenalah ada tindakan intervensi, okay? Tindakan pencegahan. Adakah kita hantar dia untuk kaunseling? Adakah kita bagi bimbingan? Adakah kita bagi dia latihan? Kena ambil tindakan intervensi sebelum kita menghentikan atau memberhentikan pekerja. Okay? Kalau kamu tiba-tiba buang dia atau pecat dia, pekerja ni boleh bawa kes ke mahkamah. Okay? So, ni antara cabaran, okay, atau masalah dalam tindakan disiplin. Ada 4. Okay? Jenis hukuman antaranya adalah kita boleh turun pangkat. Okay? Pekerja turun pangkat iaitu kita kurangkan tanggungjawab dan autoriti sedia ada. Ataupun kita kurangkan ganjaran yang diterima. Bila turun pangkat, gaji pun kuranglah. Okay? Contohnya seorang pengurus pembelian turunkan pangkat ke jawatan penolong pengurus pembelian kerana membuat tuntutan palsu. Okay? Gantung kerja. Gantung kerja maksudnya pekerja tidak dibenarkan bekerja untuk tempoh tertentu. Okey, contohnya dia digantung kerja selama 3 bulan. Okey, kerana dia ada kes disiplin. Okey, contohnya seorang pengurus pembelian digantung kerja selama 2 minggu kerana menghadapi kes disiplin membuat tuntutan palsu. Okey. Pemecatan. Pemecatan ni tindakan yang drastik lah. Iaitu kita memberhentikan pekerja daripada bekerja dalam syarikat. Okay? Contohnya, seorang pengurus pembelian dibuang kerja kerana dibuktikan salah laku kes disiplin menerima suapan bernilai RM5,000 daripada pembekal. Ini kes yang sangat berat, jadi kita pecat dia. Okay? Kita mungkin boleh kurangkan faedah kerja. Pekerja mungkin kehilangan faedah kerja. Contohnya kita tarik balik kemudahan kenderaan. Okay? Kita tarik balik subsidi makanan. Tarik balik subsidi petrol yang langgar disiplin kerja. Okay? Kita juga boleh menahan kenaikan gaji tahunan. Contohnya kita tahan gaji, kenaikan gaji untuk 3 bulan. Sebab dia buat kes yang serius. Contohnya menjatuhkan imej organisasi. Okay? Okey, skim kemudahan penamatan perkhidmatan. Okey, ada 3 skim ya. Satu adalah penamatan perkhidmatan secara wajib. Maksudnya, pekerja ni tamat kontrak. Okey, tamat kontrak. Tamat kontrak ni boleh dilepaskan tanpa apa-apa syarat. Okey, contohnya, mengikut Akta Umur Besaran Minimum 2012, majikan boleh berhentikan pekerja setelah pekerja mencapai umur besaran minimum iaitu 60 tahun. So, bila sampai 60, kita boleh berhentikan dia lah. Okay? Penamatan perkhidmatan secara sukarela. Okay? So, pekerja ni memilih untuk bersara secara sukarela. Voluntarily stop. Dia kata, boring lah, saya nak berhenti dah. Itu secara sukarela. Okay? Contohnya, pekerja boleh memilih untuk bersara secara sukarela dengan syarat memenuhi terma yang telah ditetapkan. So, biasanya dalam kontrak, dia ada sebut terma. Kena bayar gaji 1 bulan.
kena bagi notis 30 hari. Jadi kalau dia patuhi semua terma ni, dia boleh diberhentikan. Okey. Yang ketiga, penamatan perkhidmatan secara pemberhentian. Ini yang sakit hati ni sebab dia diberhentikan bukan kerana wajib atau sukarela. Dia mungkin diberhentikan kerana ada masalah seperti kegawatan ekonomi. Okey. Kegawatan ekonomi ataupun prestasi perniagaan yang sangat rendah menyebabkan dia terpaksa memberhentikan pekerja. Okey, contohnya sebuah bank komersial menamatkan perkhidmatan 1,000 orang pekerja kerana kegawatan ekonomi. So pemberhentian retrenchment ni kena bagi pampasan okey. Kena ada pampasan seperti yang ditetapkan dalam kontrak. Okey, kontrak perkhidmatan. Contoh soalan, nyatakan proses tindakan disiplin. Bermula dengan apa? Amaran lisan, amaran bertulis, surat tunjuk sebab, inquiry, hukuman. Okey. Uraikan 3 langkah pertama amaran lisan. So uraian dia untuk kesalahan ringan. Okey, contohnya datang lewat. Okey, amaran bertulis mengulang kesalahan yang sama walaupun diberi amaran lisan. Akan direkodkan dalam fail pekerja. Okey, yang ketiga surat tunjuk sebab. Okey. Pekerja diminta kemukakan alasan kenapa tindakan tidak boleh diambil. Okey, atau kenapa dia buat kesalahan tersebut. Okey. Jelaskan proses tindakan disiplin, bincang 5 langkah tu. Okey, 1 fakta, 1 uraian, 1 contoh. Okey, diuraikan 3 masalah dalam tindakan disiplin. Okey, jelaskan 3 jenis hukuman berkaitan dengan disiplin dan last one jelaskan skim kemudahan penamatan perkhidmatan. Bincang 3 tu. Okey, sukarela, secara diwajibkan, dan yang ketiga adalah penamatan perkhidmatan, itu retrenchment. Okey, bincang 3 tu ya. Okey, itu saja untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan share, dan jika ada sebarang komen, bolehlah kamu letak di bahagian komen. Cikgu akan jawab secepat yang mungkin. Okey, belajar. Bye.